Testing microphone 1 2 3. Hello, hi guys, selamat kembali. So, hari tu saya ada ceritakan tentang Volkswagen Passat R-Line versi terbaru tahun 2021-22 bersama Tai Cui, bersama YS Kong tu kan. Tapi dalam video ni saya nak ceritakan pada korang tentang kereta ni dengan lebih dekat, di mana kamera berada di tangan saya. Korang dapat lihat macam mana pandangan mata pertama kepada kereta ni daripada segi luaran dan dalaman. Sebab dalam video yang hari tu saya test drive saja, saya tak ada ceritakan lagi tentang dia punya spesifikasi, features dalaman dia. So saya rasa tak puas, saya nak buat sekali lagi dalam view yang lebih dekat tentang Volkswagen Passat yang saya katakan sebuah kereta uncle. Saya agak skeptikal kan dalam video tu. Ya, sebab saya bukanlah peminat D segmen. D segmen adalah antara lain selain yang ini. Mungkin dulu ada Proton perdana, Toyota Camry, Honda Accord, Hyundai Sonata, Kia Optima, Mazda 6. Banyak lagi. Segmen D ni sebenarnya adalah sebuah kereta yang boleh dikatakan executive car yang lebih sesuai untuk kita duduk kat belakang. It's not a driver car. No. This is not typical D segment uncle car yang hanya selesa duduk belakang, tapi lebih seronok kalau kita memandu dia sendiri. So, jom kita tengok Volkswagen Passat R-Line versi terbaru tahun 2021-2022. Let's go! Okey, Volkswagen Passat versi R-Line. Ini adalah versi yang terbaru, facelift. Ini adalah versi generasi yang ke-8. Volkswagen telah melalui 8 generasi sejak tahun 1970-an. Kalau korang tengok perbezaan di antara yang versi facelift tahun 2022 ni berbanding dengan yang sebelum ni, korang boleh tengok daripada segi bumper depan dia, kalau warna cerah korang akan nampak dia ada satu profil mulut yang tenganga kat depan ni, warna hitam kat bawah tu. Tak banyak sebenarnya yang berlaku dekat bahagian luaran Volkswagen Passat ni, sebab dia nakkan satu design yang evergreen. Konsep dia very simple, kemas. Sama juga konsep dia macam kereta-kereta Continental yang lain, macam Audi, even macam BMW. Daripada segi luaran dia very simple supaya design tersebut tahan lama dan tak mudah jemu, bosan. Kalau korang tengok kat depan ni, banyak garisan-garisan horizontal chrome yang melintang ni. Ini adalah untuk menampakkan profil kereta ni lebih lebar. Lebih lebar. Sama juga macam Arteon kan, dia banyak garisan-garisan kek lapis. Sama juga bahagian tepi sini, daripada bahagian depan sini ada satu garisan krom sampailah ke bahagian belakang. Ini untuk menampakkan kereta ni daripada sisi panjang. Tapi wheelbase kereta ni pun memang panjang. Sebab tu saya sebelum ni skeptikal macam mana handling kereta ni, adakah okey, sebab wheelbase dia agak besar kan. Sport rim dia menggunakan sport rim 19 inci, roda 19 inci guys. Wow, 235, 40 dan R19. Dan daripada segi bahagian belakang, actually pun tak banyak apa yang berlaku dekat bahagian belakang ni, kecuali kalau korang tengok ada quite exhaust pipe macam tu kan. Tapi actually itu adalah fake, hanyalah chrome. Ini untuk menampakkan profil daripada belakang kereta ni nampak lebih sporty. Dan lampu dia pun very simple. Cuma kalau malam dia buka lampu dia, dia ada grafik nampak lebih kemas, cantik. Dan apa yang uniknya tentang Volkswagen ni, kalau korang nak buka boot dia, korang kena tekan dekat sini. Lepas. Ini adalah, dia ada power boot. Korang boleh buka dan tutup. Macam ini. Kalau korang tengok dia punya boot size dia, wow, sangat-sangat besar. One of the biggest sedan yang saya pernah jumpa size sebesar ini, lebih kurang 500 liter, lebih 550 liter tak silap saya. Dan dia ada segmented juga sebahagian sini dan bahagian sini. Dia didatangkan juga dengan tyre spare, bukan space saver tyre. Okey, tyre yang sebenar siap dengan sport rim. Dan korang boleh turunkan seat belakang tu secara 60-40 split melalui dekat sini saja. So tak payahlah korang patah balik kan. So jom kita tengok bahagian dalaman dia pula. Let's go. Okey, ini adalah daripada segi bahagian dalaman, view dalaman Volkswagen Passat versi terbaru ni. Ya, boleh dikatakan almost identical macam Volkswagen Arteon yang saya baru review hari tu. Sebab
Ya, kereta ni Passat dan Arteon ni adalah daripada chassis yang sama. Dan untuk Volkswagen Passat yang terbaru ni, dia dah gantikan keseluruhan dashboard paparan muka depan ni dengan yang baru. Yang ini, yang versi sebelum ni macam gini. Yang ada jam dekat tengah-tengah ni kan. Kalau korang tengok dekat sini, penuh dengan fully digital meter cluster dan juga didatangkan dengan Android dan Apple CarPlay secara wireless. Apa yang saya katakan dalam video hari tu adalah once saya masuk je kereta ni, saya rasakan macam kereta sendiri. Kenapa? Sebab ya, daripada segi sitting position dia, kemudian daripada segi keluasan, daripada segi korang duduk dalaman ni, korang immediately rasa tenang, rasa tak berserabut. Ya, dia tak begitu geometrik terkeluar sana sini No, dia banyak menggunakan horizontal line yang bersih. Mungkin ada setengah orang kata boring, tapi bagi saya tenang. Macam yang saya sebutkan dalam video Honda Civic FE kan. Korang akan rasa lebih tenang berada dalam ni dengan dia tak banyak benda-benda yang menghalang sana sini, tak rasa sempit. Memang rasa luas, memang rasa betul-betul macam segmen D yang proper. Okey, kita mulakan dengan meter cluster dia berbentuk digital ni. Korang nak navigate kat sini, semuanya ada dekat bahagian steering sini. Steering ni dia mempunyai physical button Wow, nampak premium, rasa fit everything semua. Dan korang boleh tukar view macam ni, maps ke whatever kan. Dan kalau yang ni, korang tekan button yang ni, dia akan keluar fully map ataupun bentuk yang macam gini, ataupun berbentuk analog meter ni, whatever. Terlalu banyak fungsi yang ada dekat dalam ni. Dan apa yang satu saya nak highlightkan dekat sini adalah daripada segi dia punya ambient lighting dia. Dan korang boleh tukar ambient light ni ikut sesuka hati korang. Dia akan tukarkan, ada kalau malam ambient light dekat sini, color apa pun korang nak, sekeliling sampai sini. Dan juga meter cluster, macam mana perubahan color dia. Satu lagi yang paling penting untuk Volkswagen Passat, dia didatangkan dengan banyak driving mode yang berbeza di antara satu sama lain. Korang tekan button mode ni, dia ada starting daripada Eco. Kalau Eco ni korang boleh check apa setting dia kat situ. And then korang boleh pergi kepada comfort mode. Everything korang check dekat sini. Normal mode dan sports mode. Okey, satu lagi dia ada individual mode. Individual mode ni, okey, yang specialnya korang boleh tukar sendiri ikut preset masing-masing. Dan dia ada satu perkataan DCC ni. DCC ni korang boleh slide daripada kiri ke kanan, daripada comfort pergi ke sports. Sejauh mana korang nak sports, sejauh mana korang nak rasa comfort. Ini sangat-sangat membantu sama ada korang drive satu orang atau korang drive bawa parents ke kan, nak comfort, nak ligat ke, sangat-sangat customizable. Logo dekat bahagian steering ni adalah logo baru kalau korang perasan. Dan steering dia didatangkan dengan telescopic adjustment. Korang boleh turun, naik, ataupun korang boleh tarik ke bahagian depan, telescopic. Dan dekat bahagian tepi sini ada satu kompartmen driver yang agak besar juga. Boleh letakkan korang punya smart tag or whatever, kunci-kunci kan, barang-barang yang tersembunyi. Serta bahagian tepi sini, kalau korang tengok dia punya premium dia macam ada bahagian kapet tu. So kalau korang letak barang kunci ke benda-benda yang bergeser, dia tak akan berbunyi. Dan everything yang korang mampu tersentuh dekat bahagian kereta ni adalah segalanya soft touch. Yang ini kecuali benda-benda yang berkilat macam inilah dia bukan soft touch. Ini soft touch. So daripada segi kualiti kemasan dia memang sangat-sangat menarik. Dan daripada segi dia punya sound system, dia menggunakan Harman Kardon, one of the best punya sound system dalam sebuah kereta yang berharga RM250,000 ke bawah. Satu lagi daripada segi dia punya seat dia. Ini adalah dia punya seat, ada logo badge R dekat situ, R line. Sangat-sangat kemas. Dia menggunakan material Napa leather. Masih lagi melintang-melintang sini. Nampak klasik dan premium lah. Garisan yang simple, benang warna hitam. Everything is warna hitam. Dia tak dicampurkan benang warna-warna yang berlainan, biru ke merah ke kan. And then untuk seat driver ni didatangkan dengan elektrik. Okey, sama juga dengan passenger pun elektrik juga. Ini siap dengan lumbar support. Dan apa yang best sekali, dia didatangkan dengan preset. Ada 2 preset memori. So korang tak perlu gaduh kalau orang lain, wife korang masuk kereta korang, dia adjust seat. Korang boleh kembalikan ikut korang punya position lah. Dan satu lagi, ada satu button ni kalau korang perasan. Ini adalah massage dia kerusi urut. Sekarang tengah massage tulang belakang. Wow.
Dia punya aircon controller dekat sini adalah touch screen, okey, tapi dia ada individual punya button lah boleh katakan kan. Korang dah tak perlu pergi ke screen sini, korang boleh terus navigate dekat sini macam mana korang nak, sama ada nak sejuk, nak panas. Sama juga dengan aircon bahagian belakang sebab dia didatangkan dengan 3 zone climate control. Kereta ni didatangkan dengan transmisi 6-speed DSG wet dual clutch transmission, ya, yang mana gear shifting dia bagi saya antara yang terpantas di dunia. Dekat sini dia menggunakan electric parking brake, ada auto hold, 12 volt socket, dan ada satu ruang kosong korang boleh letakkan phone korang kat sini. Dia agak kesat, dan kalau korang slide dia ada 2 cup holder, berserta dekat sini ada satu ruang kosong korang boleh letakkan korang punya phone, dan dia punya push start button dekat sini berserta satu USB type C port dekat sini. Dan kalau korang buka armrest kat bahagian tengah-tengah ni ada satu lagi USB type C. So dekat dalam kereta ni semuanya adalah USB type C, tak ada yang USB biasa. Dan bahagian armrest ni kalau korang tengok agak sederhana besar, tapi dia agak dalam. So okey, ini adalah satu bahagian yang paling penting untuk sebuah segmen D, dan kemungkinan ini adalah purpose utama kereta ini dibina, iaitu seat bahagian belakang kan. Penumpang bahagian belakang kalau nak bawa bos ke kan. So kalau korang tengok daripada sini saja, nampak seat dia, angle dia memang sangat-sangat ideal, dan legroom dia sangat-sangat luas. Okey, kita try masuk. Okey, kalau korang tengok kat sini sangat-sangat luas, kaki saya boleh lunjur habis, dan kat sini gap memang banyak lah, lebih daripada 1 jengkal saya. Ini adalah sitting position saya yang tadi. Dan kalau korang tengok dekat sini ada 2 aircon vent kiri dan kanan, korang boleh adjust secara digital. Dan dekat bawah ni pun ada satu lagi USB port type C dan satu power outlet. Seat bahagian belakang sini dia punya headroom dia sangat-sangat luas, dan dekat sini kalau korang tarik tingkap ni dia ada satu shade, korang boleh turunkan kiri dan kanan. Dan size seat dia sangat-sangat lebar, panjang, so korang tak rasa kaki korang tergantung. Ya, korang tengok langsung tak ada tergantung. So kalau jalan jauh duduk belakang ni memang selesa dan tak penat. Cuma dekat bahagian tengah-tengah ni center hum dia agak tinggi, tapi dia punya center hum ni agak kurus. So kalau korang duduk dekat bahagian tengah-tengah sini, korang tak ada rasa nak naikkan kaki macam ni. Korang macam gini pun dah cukup selesa lah, cukup luas. Dekat sini ada satu armrest dan ada 3 cup holder, dan dia ada satu lubang korang boleh keluarkan kalau korang nak seluk barang-barang payung korang ke kan, melalui kat sini. Ataupun kalau tak cukup luas kat sini, korang boleh baringkan seat dia secara 60-40 split. Ya, macam ni. Dan kalau 60-40 split ni, korang tengok, okey, nak ambil barang daripada seat belakang tak payah turun. Kalau naik 1 orang ataupun naik 2 orang kan, boleh turun ke seat, korang boleh ambil barang korang dekat boot. So kita nak tengok boot space dia kalau seat semua dibaringkan. Ya, korang tengok begitu luas 1000 liter lebih. 1000 liter lebih. So tak ada masalah kalau korang nak bawa apa pun barang-barang daripada IKEA ke apa ke, it's possible dengan kereta ni, Volkswagen Passat. Okey, daripada segi dia punya drivability, driving feel memang tak payah cakap lah kan. Dalam video yang hari tu saya ada ceritakan, saya tak expect dia boleh menjadi se-atletik macam ni. Dan saya boleh katakan menaiki Volkswagen Passat ni seolah-olah korang naik segmen D, tapi korang drive macam segmen C. Dia punya agile, sangat-sangat agile. Dan kalau korang nak jadi comfort pun dia boleh jadi comfort. Daripada segi dia punya driving mode tu sangat-sangat variable. Tak macam setengah kereta kadang-kadang kita tukar daripada eco mode kepada sport, tak rasa sangat kan, tak rasa dia punya perbezaan. Tapi kalau yang ni, dia punya DCC, Dynamic Chassis Control tu, korang memang dapat rasakan sama ada comfort, memang betul comfort, normal. Dan kalau korang nak atletik, korang nak sport, memang dia akan jadi betul-betul agile. So apa pun, lepas korang tengok video ni, saya recommend korang untuk rasa sendiri, experience sendiri macam mana feel drive Volkswagen Passat ni, macam mana sentuh, macam mana duduk dalam kereta ni. Korang boleh pergi mana-mana Volkswagen showroom terdekat di kawasan korang boleh test drive, rasa. Dan dikatakan waktu saya shoot video ni, waiting period dia sangat-sangat cepat ready stock, banyak ready stock. Dan of course, thank you so much pada korang semua guys. Dan kalau korang boleh tengok video pertama, korang boleh klik link dekat atas ni. Dan of course, saya Nas Abdullah, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya dengan 2 klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. Like, subscribe, share video ni. So macam biasa, akhir kata daripada saya Nas Abdullah. Salam strategi
Fight! Conquer!